أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاسقين. رب يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. Yang pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya jualah pada hari ini 15 hari bulan Zulhijjah, 2 minggu lagi sebelum berakhir tahun Ma'al Hijrah, dan kita akan masuk kepada Ma'al Hijrah yang baru insyaAllah. Syukur kepada Allah dapat kita bersama-sama lagi dalam majlis ilmu Kuliah Tafaqquh Fiddin yang telah pun lama terhenti. Dan hari ini insyaAllah saya akan cuba untuk menamatkan pembacaan kitab Bustanul Arifin, yang bermaksud Taman Orang-orang yang Arifin, karangan Imam An-Nawawi, terjemahan Ahmad Fahmi Zamzam. Kita sedia maklum tentang kandungan kitab ini, seperti mana yang ada pada kandungannya, bermula dengan bab pertama iaitu menghadirkan niat, bab yang kedua hadis-hadis pilihan yang merupakan asas kepada agama Islam. Kemudian bab yang ketiga perbicaraan mengenai ikhlas dan benar atau sidq. Kemudian bab yang keempat pada menyatakan kata-kata ulama yang indah-indah. Dan kalau bab yang kelima iaitu pasal pertama pada menyatakan karamah, dan kita sedang berada pada bab yang kelima ini yang merupakan bab yang terakhir. Dan bab yang kelima ini mengandungi beberapa pasal. Kita sampai kepada pasal yang kedua, iaitu pada menyatakan beberapa hikayat karamah wali-wali dan keistimewaan mereka. Itu isi kandungan kitab ini. Dan bab pada menyatakan karamah para wali ini telah kita selesaikan 2 daripadanya. Dan hari ini kita masuk dengan yang keempat tadi, yaitu di muka surat 145, yang ketiga Kita dah selesaikan 2 daripadanya. Kita masuk dengan yang ketiga, yaitu karamah Abu Muslim Al-Khawlani. Baik, di peringkat awal ini saya nak sebutkan semula bahawa apabila kita membaca kitab tasawuf dalam kuliah Tafaqquh Fiddin di Masjid Al-Hasanah ini, Ana telah pun membawa 2 kitab. Yang pertama dulu ialah kitab Penawar Bagi Hati. Kemudian yang kedua kita memilih kitab Bustanul Arifin. Dan bila kita sebut perbahasan ilmu tasawuf, bila kita sebut di zaman ini, maka ia lebih merujuk kepada salah satu daripada cabang fardu ain ilmu syariat atau ilmu Islam yang merangkumi 3 bahagian: akidah, fiqh atau syariah, dan tasawuf atau disebut akhlak. Bila kita sebut tasawuf yang fardu ain ialah perkara yang membincangkan mengenai akhlak atau perangai hati, sifat-sifat hati, yang daripada sifat hati itu akan membentuk akhlak ataupun perangai zahir kita. Bila kita bincang juga dalam tasawuf, nanti kita akan jumpa mengenai tujuan kita belajar tasawuf ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah, at-taqarrub ila Allah, dengan memperbaiki hati. Dan orang yang dekat dengan Allah itu dipanggil aulia Allah, para wali-wali Allah. Yang disebut oleh Al-Quran, kehebatan atau kelebihan orang wali ini, pada firman-Nya, ala inna aulia Allah
la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para wali Allah itu mereka tidak akan menghadapi ketakutan waktu mati di akhirat. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan sedih meninggalkan dunia ini. Kemudian siapa aulia Allah? Lalu disebut allazina amanu wa kanu yattaqun. Aulia Allah itu ialah mereka yang benar-benar beriman dan sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut para aulia, nanti akan timbul satu persoalan. Wali itu siapa? Wali Allah itu sebenarnya ialah disebut oleh Al-Quran. Orang yang benar-benar beriman dan mereka sentiasa bertakwa. Daripada Al-Quran itu tidak dinyatakan bahawa aulia Allah mesti mempunyai karamah dengan maksud perkara-perkara luar biasa yang Allah zahirkan pada diri mereka. Syaratnya mereka mesti orang beriman, sangat takut kepada Allah. Akhirnya Allah berikan kepada mereka kemuliaan, yaitu dalam bentuk perkara luar biasa yang menyalahi ataupun mencari adat sebagai tanda kemuliaan yang diberi oleh Allah kepada mereka. Dan karamat ini satu dari perkara luar biasa. Selain dari karamat, dulu dah pernah maklumkan kita ada mukjizat, ada irhas, ada sihir, ya, ada ma'unah, dan karamah ialah salah satu daripadanya. Baik, kita sekarang sedang membincangkan mengenai bab karamah. Ya, dan bila sebut dalam bab karamah, saya rujuk kepada kitab, ya, maka kita merujuk kepada kitab kita Bustanul Arifin, iaitu dia sebutkan bahawa karamah itu banyak. Di antara karamah yang disebutkan di sini, yang pertama dulu dia sebut mengenai karamah atau keistimewaan Umar bin Hani. Yang kedua dia sebut mula karamah Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu. Dan kalau kita baca manaqib yang lain, kita akan temui nanti karamah Abdul Qadir Al-Jilani, karamah Muhammad bin As-Samman, dan karamah para wali. Tetapi dalam kitab ini banyak dia memberikan tumpuan kepada karamah Abu Muslim Al-Khawlani. Sebelum anda teruskan, kita ketahui sikit tentang Abu Muslim ni, mengapa Imam Nawawi banyak merujuk kepada karamahnya. Sebenarnya Abu Muslim Al-Khawlani ni dia seorang tabi'in. Dia sebut tabi'in, kita kena ingatlah. Kita ada sahabat, kita ada tabi'in, kita ada tabi'ut tabi'in. Sahabat ialah orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW semasa baginda hidup dan beriman dengan Nabi serta mati dalam keadaan beriman dengan Nabi SAW. Itu dipanggil sahabat-sahabat Nabi. Kemudian selepas dari sahabat ialah tabi'in. Tabi'in ini maknanya pengikut. Siapa tabi'in? Tabi'in ialah orang yang beriman dengan Nabi SAW. Mereka tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi mereka pernah berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, mati sebagai orang yang beriman. Jadi yang pertama, Abu Muslim Al-Khawlani adalah seorang tabi'in yang sangat terkenal di Damsyik atau Syria. Dia salah seorang dari tabi'in yang terkenal. Selain daripadanya yang terkenal itu ialah Amir bin Abdul Qais, Muais Al-Qarni, Rabi' bin Haitham, Ibnu Sa'id, dan Hasan Basri. Jadi Abu Muslim Al-Khawlani wafat pada tahun 684 Masehi. Dia seorang yang sangat alim, dipanggil faqih, dan dia seorang yang sangat kuat beribadat. Selain daripada dikenal sebagai faqih, Abu Muslim Al-Khawlani dikenal sebagai seorang abid yang sangat kuat beribadat. Jadi kita faham dia seorang yang alim, seorang faqih yang faham tentang hukum-hukum agama, kuat beramal ibadat, maka sebab itu dipanggil abid. Dan tidak peliklah dia itu
diakui sebagai salah seorang aulia Allah dan Allah kurniakan kepadanya karamat atau banyak kemuliaan dengan perkara yang luar biasa. Baik, hari ini kita sambung dengan hikayat yang ketiga tentang karamah Abu Muslim Al-Khawlani. Baik, rujuk dalam kitab. Di antara karamah Abu Muslim lagi ialah apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Az-Zuhud. Imam Ahmad Ibn Hanbal ada sebutan nama dia Az-Zuhud. Bahwasanya Abu Muslim rahimahullahu ta'ala melalui sungai Dajlah. Dajlah, sungai Furat itu di Iraq. Sedangkan sungai Dajlah ketika itu sangat deras airnya. Makna aliran air sungai itu sangat laju. Sedangkan sungai Dajlah ketika itu sangat deras airnya, yang dapat menghanyutkan segala kayu yang dilemparkan ke dalamnya. Campak aja kayu habis semua. Sebab zaman dulu tu orang nak tengok laju tak laju sungai itu kalau ada kayu hanyut. Kalau kita sekarang bukan kayu, kita kata laju tak laju sungai itu, banjir itu boleh menghanyutkan kereta atau kenderaan. Macam banjir yang terbaru di negeri Cina itu kan. Baik. Lalu Abu Muslim dengan begitu senang berjalan di atas air yang deras bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ini kan luar biasa. Sebab karamah itu amrun hariqun lil adah. Karamah ini ialah perkara yang mencari adat. Ikut adat biasa, kalau air sungai laju itu tak boleh lalu di atas dia, boleh lemas. Tapi dia senang sahaja lalu dengan sahabatnya sambil beliau bertanya kepada mereka, adakah kamu kehilangan sesuatu dalam masa kita menyeberang? Maka perlu kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkannya. Nah, dia kata kalau ada hilang, beritahu saya. Kita mohonlah kepada Allah. Kita doa mudah-mudahan Allah kembalikan kalau ada yang hilang. Itu satu daripada karamah yang Allah berikan kepada Abu Muslim Al-Khawlani. Di dalam riwayat yang lain pula, bahwasanya Abu Muslim berdiri di tepi sungai Dajlah. Lalu beliau memuji Allah Ta'ala dan menyebut pemberian Allah Ta'ala dan segala nikmat yang beliau juga menyebut sebagaimana Bani Israel di zaman dahulu dapat melintasi Laut Merah ketika dikepung oleh Fir'aun. Di sini kita faham ya. Menurut satu riwayat pertama tadi dia lalu dengan sahabat dia dan selamat. Tapi ada riwayat yang lain juga yang berhubung dengan peristiwa yang sama kemungkinannya. Dia tidak terus melintasi sungai Dajlah. Dia berdiri di tepi sungai Dajlah lalu beliau memuji Allah. Alhamdulillah, puji Allah dulu. Dan menyebut pemberian Allah Ta'ala dan segala nikmatnya. Ini sebenarnya dia bertawassul dengan Allah. Dia puji Allah, dia sebut Allah itu maha hebat, maha agung, banyak memberi nikmat kepadanya. Seperti mana Allah telah memberikan nikmat kepada Bani Israel yang boleh melintasi Laut Merah waktu dikejar oleh Fir'aun. Setelah itu, di sini, setelah itu beliau pun mengarahkan kudanya untuk terus menyeberangi sungai Dajlah dan terus diikuti oleh sahabatnya sehingga mereka dapat semua menyeberang dengan selamat. Pada riwayat yang kedua ni kita melihat bahawa Abu Muslim bukan saja terus melintasi sungai tetapi dia berhenti dulu, dia puji Allah, dia berdoa, dia sebut sifat-sifat kemuliaan Allah sebagai pemberi nikmat yang sangat banyak. Di situ sebenarnya ada unsur tawassul. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Allah dan tidak ada khilaf ulama bertawassul dengan segala sifat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang diharuskan. Jadi ada dua kisah ya. Tapi riwayat yang kedua ada unsur tawassul yang dilakukan oleh Abu Muslim Al-Khawlani. Baik. Kita pergi kepada hikayat yang keempat. Dan antara karamah Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala dan Imam Ahmad Ibn Hanbal telah meriwayatkan bahwasanya Abu Muslim pernah berada di negeri Rom.
Lalu pihak pemimpin tentera Islam menghantar satu kumpulan tentera dan ia telah menentukan satu waktu yang tentera itu akan sampai ke sisi Abu Muslim. Jadi orang hantar bantuan kepada Abu Muslim yang berada di Rom dengan satu pasukan tentera. Dan dia telah menentukan seboleh-bolehnya tentera bantuan itu sampai pada waktu yang tertentu. Tetapi tentera itu terlambat sampai dari masa yang telah dirancangkan. Katalah sampai pada hari sekian, jam sekian, ke tempat sekian. Itu yang sepatutnya berlaku. Tapi tentera bantuan tadi tidak sampai ke tempat yang ditentukan pada waktu yang dijangkakan. Maka ketika beliau sedang berwuduk di tepi sebuah sungai dan hati beliau begitu gelisah sekali sebab tentera bantuan tak sampai, tiba-tiba hinggap seekor burung gagak di atas sebuah pokok yang berhampiran dengan beliau. Ada seekor gagak hitam singgap di pada pokok yang dekat dengan Abu Muslim. Lalu gagak itu bercakap. Ini satu yang luar biasa. Lalu gagak itu berkata, "Wahai Abu Muslim, apakah engkau bersusah hati kerana hal tentera itu?" Nampak macam kamu macam sedih. Sedih kamu ni apakah kerana tentera bantuan itu lambat sampai atau lambat tiba? Lalu Abu Muslim menjawab, "Ya benar. Betul lah itu saya sedih sebab saya mengharapkan bantuan itu sampai tepat pada waktunya." Burung itu berkata pula, "Jangan engkau bersusah hati. La tahzan. Kerana mereka telah berperang dan telah dapat mengambil harta rampasan dari musuh." Sebenarnya tentera bantuan sudah pergi pun berperang dan mengalahkan musuh, dapat mengambil harta rampasan dari musuh. Mereka akan sampai ke sini pada hari sekian-sekian dan pada masa sekian-sekian. Lalu Abu Muslim bertanya, "Siapa engkau? Mudah-mudahan Allah merahmati engkau. Siapa engkau ni? Engkau ni nampak macam burung gagak aja. Ya, tapi siapa engkau?" Burung gagak itu menjawab, "Aku ditugaskan untuk memberi khabar gembira kepada hati-hati orang yang mukmin. Kamu lihat aku ni macam burung gagak, aku makhluk Allah yang Allah tugaskan untuk menyampaikan khabar gembira bagi orang mukmin, orang yang beriman." Maka tentera tersebut sampai pada hari dan masa yang disebutkan oleh burung tadi. Tidak menepati masa yang dikehendaki oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Dan kita boleh melihat di sini, kalau dari sudut pengajaran. Satu, kita berusaha dan berikhtiar. Merancang. Berdoa kepada Allah. Dua, kita berusaha, berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdoa, Allah menjamin, Allah akan perkenankan. Ud'uni astajib lakum. Mohon kepadaku, aku akan perkenankan. Abu Muslim berdoa kepada Allah, mohon Allah beri bantuan kepadanya dalam menghadapi orang-orang Rom. Usaha ikhtiarnya memohon bantuan tentera yang menurut tadbir atau perancangannya sepatutnya sampai untuk membantunya pada hari sekian, waktu sekian. Itu tadbir Abu Muslim. Tapi yang berlaku ialah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perkenankan doanya, dia berjaya untuk menghadapi Rom, tetapi tidak seperti yang ditadbirnya. Allah menghantar tentera itu terus pergi memerangi tentera Rom dan mengalahkan tentera Rom. Dan Allah menyatakan khabar gembira itu kepada Abu Muslim melalui suatu kaedah yang juga luar biasa. Ini juga satu karamah, iaitu datang seekor burung gagak hitam yang menyampaikan khabar gembira itu. Dan pengajarannya juga ialah khabar gembira akan sentiasa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beriman dan benar-benar bertakwa kepada Allah, khususnya kepada para wali. Baik, itu hikayat yang kedua. Yang keempat, hikayat yang kelima. Dan di antara karamah Abu Muslim Al-Khawlani, bukan Al-Khurasani, Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala. Dan telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal lagi, bahawasanya ketika Abu Muslim sedang duduk bercakap-cakap bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya.
yaitu tentera yang sedang berperang di negeri Rom. Jadi ingat ya, Muslim ni, kita kata dia wali Allah, dia aqih, dia abid, tapi dia juga adalah mujahid. Dia juga adalah pejuang. Dia juga adalah tentera yang pergi berperang. Pada satu ketika sedang dia berbual-bual dengan sahabat-sahabatnya dalam berperang di negeri Rom. Lalu mereka berkata kepada Abu Muslim, sebenarnya kami sangat ingin makan daging. Kata tentera dia, sahabat dia, wahai Abu Muslim Al-Khurasani, kami ini dah lama berperang. Tak tahu hari ini teringat benar, kalau boleh kami nak makan daging. Jika engkau berdoa akan Allah Ta'ala, semoga ia memberi rezeki kepada kami. Sahabat-sahabat dia tahu tentang kelebihan Abu Muslim dalam berdoa ini. Lalu mereka kata, kalaulah Tuan berdoa kepada Allah, minta hari ini kami bolehlah makan daging. Satu pengajaran, tidak salah kita minta kepada seseorang yang kita tahu ada kelebihannya, takwanya lebih kepada Allah, untuk berdoa bagi mendapatkan sesuatu kebaikan. Ya, sahabat dia kata, jika Tuan berdoa kepada Allah, ya mudah-mudahan Allah akan memberi rezeki kepada kami. Lalu Abu Muslim berdoa. Apa kata Abu Muslim? Ya Allah, sesungguhnya engkau telah mendengar permintaan mereka. Dan engkau berkuasa memberi apa yang mereka minta. Engkau dengar wahai Tuhan, sahabat-sahabat itu tadi rasa lama dah tak makan daging, kalau boleh mereka naklah makan daging. Engkau tahu, aku tidak sampaikan ini kepadamu pun engkau ya Allah, engkau maha mengetahui segalanya. Engkau tahu keinginan sahabat-sahabatku. Sebaik sahaja doa itu dipanjatkan oleh Abu Muslim, tiba-tiba mereka dilintasi seekor kijang. Habis doa Abu Muslim itu, mereka nampak kijang melintas dekat situ. Maka mereka pun mengepungnya sehingga mereka dapat menangkapnya dan akhirnya mereka dapat memakannya. Kita lihat ya, satu perkara yang luar biasa. Habis saja doa Abu Muslim, tiba-tiba dikijang lalu dekat dengan Abu Muslim dan para tentera yang tadi menyatakan keinginan makan daging. Maklum je lah, nampak kijang, binatang liar itu. Di negeri Rom pula pun mereka bukan pakai ihram. Ya, lalu mereka pun kejar kijang tu, dapat tangkap, kemudian disebut akhirnya mereka dapat memakannya. Maksud dapat tangkap, sembelih, mereka lapar, mereka masak, akhirnya dengan karamah daripada Abu Muslim yang doanya sangat makbul dan mustajab, maka mereka dapat makan daging dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sebut tadi, tidak salah bagi kita, bahkan baik kalau kita bertemu dengan seseorang yang kita tahu dia wara, dia abid, kita mohon untuk dia doakan kebaikan untuk diri kita. Tetapi yang pastinya tentulah kita kena berdoa dulu. Dan ini suatu amalan yang sangat baik yang Anda lihat dalam jamaah tabligh. Satu daripada yang mereka lakukan apabila mereka berdatang ziarah satu kawasan, mereka kemungkinan mengajak kita untuk salat berjamaah. Kadang-kadang kalau mereka tahu yang mereka ziarah itu imam di situ misalnya, ya, dengan penuh hikmah mereka tidak mengajaknya untuk datang sembahyang berjamaah. Sebaliknya mereka kata, Tuan, tolong doakan supaya misi kami berjaya. Allah bukakan taufik dan hidayah kepada orang yang kami dakwah. Allah berikan kepada kami hikmah dan kekuatan menghadapi ujian dalam kami melaksanakan dakwah dalam bentuk menyeru orang kepada kebaikan. Jadi di situ mereka mohon orang yang mereka anggap baik untuk mendoakan. Dan ini dapat kita lihat daripada sahabat-sahabat Abu Muslim meminta supaya Abu Muslim mendoakan mereka agar dapat makan daging. Baik. Seterusnya. Hikayat yang ke-6. Kita ada banyak hikayatnya sampai 10. Hikayat yang ke-6. Di antara karamah Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, dan telah meriwayatkan juga oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal
bahwasanya di zaman Khalifah Muawiyah rahimahullah radhiyallahu anhu, maknanya Abu Muslim ini hidup sampai ke zaman Muawiyah menjadi khalifah. Di zaman Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu, orang ramai sedang ditimpa kemarau yang panjang. Berlaku musim kemarau panjang di zaman Muawiyah. Lalu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu mengajak orang ramai untuk sembahyang istisqa. Nah, ini salah satu daripada sunat, sembahyang sunat istisqa. Makna salat istisqa ini sembahyang sunat minta hujan. Dan ini dilakukan waktu musim kemarau, lama tak hujan. Lalu akhirnya minta supaya orang ramai melakukan salat istisqa. Jangan bertukar pula ya, ini bukan salat istikharah, ini dimulai sama-sama Itu istikharah untuk buat pilihan, ini istisqa. Salat sembahyang minta hujan. Apabila orang ramai sudah sampai ke tanah lapang tempat mereka akan sembahyang istisqa. Nah, di sini kita nampak satu. Sembahyang sunat istisqa ini sama juga macam sembahyang Idul Adha dan Idul Fitr, lebih afdal dilakukan di tempat lapang. Terutama salat istisqa sebab dia musim kemarau, tentulah tak timbul masalah hujan. Kumpul di tempat lapang. Lalu Muawiyah radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Muslim, maknanya Abu Muslim hadir sama di situ. Engkau telah melihat keadaan mereka yang sangat teruk ini. Engkau lihat, wahai Abu Muslim, bagaimana keadaan rakyat kita sekarang yang menghadapi masalah kemarau yang sangat panjang, hasil tanaman sangat kurang, binatang ternakan dah mula ada yang binasa kerana tidak ada air. Engkau melihat keadaan mereka yang sangat teruk ini. Berdoalah akan Allah Ta'ala untuk mereka. Yang kau berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk rakyat yang sedang menghadapi kemarau panjang. Lalu Abu Muslim menjawab, apakah saya akan berdoa sedangkan saya adalah orang yang taqsir? Seorang ulama dari kalangan tabi'in, faqih dan abid, tapi sifatnya sangat-sangat tawadhu'. Ini kita lihat pengajaran dalam kisah ini ialah tawadhu'nya Abu Muslim. Ya. Apabila khalifah minta dia berdoa untuk kebaikan orang ramai, ditanya, apakah saya akan berdoa? Maksudnya layakkah saya ini berdoa untuk memohon Allah turunkan hujan? Sedangkan saya orang yang sangat taqsir. Ya. Taksir ini maknanya orang yang cuai. Ya, cuai. Maafkan saya kerana ketaksiran saya. Cuai. Dia kuat ibadat, dia alim, dia terkenal, tapi dia masih merasa dirinya itu taksir, bukan seorang yang hebat dan sempurna. Kalau kita tambah pula khalifah minta, ini satu peluang, cepat-cepat jalah baca doa. Tak, saya ni taksir, dia tawadhu. Dia kata, apakah saya layak untuk berdoa? Kemudian setelah juga didesak oleh khalifah, beliau berdiri dan ketika itu beliau memakai kopiah. Dia berdiri waktu itu dia pakai kopiah di atas kepala dia. Lalu beliau menanggalkan kopiah daripada kepalanya. Untuk apa tu? Kerana menunjukkan rasa kerendahan diri yang bersangatan. Sebelum dia berdoa, ditanggalkan kopiah dia, letak kopiah dia, nak tunjuk diri ini sangat dhaif. Sebab itu, kalau kita nak doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu kita berdoa itu kita rasakan diri kita ini hina sangat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah kata, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah wa duna al-jahri minal qaul." Doalah kepada Tuhan kamu dalam hal keadaan kamu itu ada sifat tadarru', rasa rendah diri. Ya, wa khufyah, sembunyi-sembunyi tanpa menzahirkan kata-kata dengan kuat waktu kamu berdoa, terutama kalau berdoa bersendirian ya. Ya, lalu ditanggalkan kopiah, kemudian beliau perbuatan menanggalkan kopiah itu isyarat
kepada rasa kerendahan diri yang bersangatan. Dan mengangkat kedua belah tangannya sambil berdoa. Itu sunat. Kalau kita nak berdoa ni, angkat tangan. Apa doa Abu Muslim? Allahumma inna minka nastamtiru wa qad ji'tu ilaika bi zunubi fala tukhayyibni. Nak ulang sekali lagi ya doa ni. Allahumma inna minka nastamtiru wa qad ji'tu ilaika bi zunubi fala tukhayyibni. Tengok maksud doa dia ni. Ya Allah, sesungguhnya kami datang ke sini untuk meminta hujan dari Engkau. Allahumma ya Allah. Inna minka. Kami ni dari Engkau ya Allah. Kami ni makhluk Allah, makhluk Engkau ya Allah. Sebab itu kita sebut inna lillah. Kita ni milik Allah. Inna minka. Kami dari Engkau ya Allah. Nastamtir. Perkataan al-matar tu. Kami datang ke sini ya Allah kerana meminta hujan daripada Engkau. Dan aku telah datang kepada membawa seluruh dosaku. Maka ya Allah, jangan Engkau putuskan harapanku. Tengok ya. Kadang-kadang orang komen doa dia ni. Kalau tadi dia sebut inna minka nastamtir. Kami dari Engkau. Kami datang minta hujan. Tapi bila dia nak menyebut tentang kerendahan diri dia, dia tak kata wa qad ji'na ilaika bi dzunubina fala tukhayyibna. Dia kata wa qad ji'tu ilaik. Maksudnya dia nak menyatakan kerendahan dirinya. Dia tak nak bila dia kata rendah tu untuk semua orang. Tapi orang yang hebat macam dia mengaku wa qad ji'tu, aku datang kepadamu ya Allah bi dzunubi, dengan segala dosaku. Fala tukhayyibni, maka jangan kau putuskan harapanku ya Allah. Daripada sifat tawadhu, diminta oleh khalifah berdoa, dia kata patut kasih berdoa, saya ni orang yang taksir. Waktu dia berdoa pun dia tak nak sandarkan segala dosa dan kesalahan kepada orang lain. Sebaliknya dia kata, aku datang kepadamu ya Allah dengan segala dosaku. Dia tak kata wa qad ji'na ilaika bi dzunubina. Ramai orang di belakang dia. Fala tukhayyibni, maka janganlah engkau putuskan harapanku ya Allah. Maksudnya makbulkan doaku ini ya Allah. Setelah mereka bersurai dari majlis tersebut, namanya selesai sembahyang sunat istisqa. Dan sebelum sempat mereka sampai ke rumah masing-masing, tak pun sempat sampai ke rumah masing-masing, tiba-tiba mereka telah diberi hujan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Allah makbulkan doa Abu Muslim dan hujan telah pun turun. Lalu Abu Muslim berdoa, Allahumma inna Muawiyah aqamani maqam as-sum'ah. Fa in kana li 'indaka khairun faqbidni ilaik. Lihat ya. Bagaimana? Maka tak heranlah kita kalau Abu Muslim ini banyak sangat karamah yang Allah beri kepadanya yang diriwayatkan oleh ulama besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Telah hujan turun, lalu dia berdoa begini. Kata dia, Allahumma inna Muawiyah aqamani maqam as-sum'ah. Ya Allah, sesungguhnya Sayyidina Muawiyah itu khalifah waktu itu, telah meletakkan aku di tempat yang boleh membawa kepada riya dan sum'ah. Itu ya Allah ya Tuhan, Muawiyah ni telah meletakkan saya berada dalam keadaan boleh timbul rasa riya dan rasa sum'ah. Dia ada dua benda. Satu riya, satu sum'ah. Riya ni, kita maklum dah riya ni disebut sebagai, dulu kita bincang dalam kitab Nawar Hati ada sebut pasal riya ni. Riya ini ialah melakukan sesuatu dengan niat untuk dilihat oleh orang dan ingin mendapat puji-pujian. Kalau kita melakukan sesuatu ingin dilihat oleh orang tapi tak ada ingin dipuji, itu tidaklah dipanggil riya. Orang nak puji itu cerita lain. Tetapi kalau niat kita buat sesuatu, orang nampak ni ada dua. Kalau dulu nampak tu kita buat sesuatu depan orang.
Sekarang ini kita buat orang tak nampak. Kita ambil gambar, kemudian masuk dalam WhatsApp grup, masuk dalam Instagram kita, masuk dalam Facebook, gambar tadi. Maka itu adalah riak. Ya, baik. Riak disebut sebagai syirik kecil. Dia dalam doa itu disebut maqam sum'ah. Tapi dalam terjemahan disebut dua sekali. Membawa riak dan sum'ah. Riak, orang nampak. Ataupun kita ambil gambar, kita hantar, orang lihat gambar. Sum'ah ini, riak di perkataan ra'a, ya, lihat. Sum'ah daripada perkataan sama'ah. Sama' kita tahulah, satu sifat Allah ialah mendengar. Sum'ah ni, orang tak nampak. Tapi kita cerita dekat orang. Kita cerita dekat orang tentang amal kebaikan yang kita lakukan. Sedangkan ianya tak ada pun satu keperluan untuk menceritakannya. Itu dipanggil sum'ah. Jadi kata Abu Muslim, ya Allah, Muawiyah meletakkan saya dalam keadaan yang boleh timbul rasa riak dan sum'ah dalam diri saya. Dia rasa sangat sedih. Maknanya, kita tak kata dia ada riak, ada sum'ah. Tapi maknanya, keadaan itu sebab dia berdoa, tak lama selepas dia berdoa, orang pun balik, belum sampai ke rumah, hujan lebat dah turun. Tengok sambungan doa dia. Fa in kana li 'indaka khairun faqbidni ilaihi. Kata dia, ya Allah, jika ada kebaikan untukku di sisimu, maka cabutlah nyawaku. Dia kata, ya Allah, kalau ada kebaikan untukku di sisimu, cabutlah nyawaku. Sebab dia takut sebenarnya. Tengok ya, dua benda yang dia takut. Satu riak, satu sum'ah. Sebab riak tadi syirik kecil. Dan orang yang ada riak tak ada ikhlas. Orang ada sum'ah, tak ada ikhlas. Bila tak ada riak, ada sum'ah, tak ada ikhlas. Dan boleh membawa kepada syirik. Dan dengan syirik, tak ada sebarang kebaikan ada pada diri kita. Terutama syirik akbar. Maka dia sangat takut kepada syirik itu. Sehingga dia berkata, ya Allah, ya Tuhan, kalau ada lagi kebaikan di sisimu pada diriku ini, cabutlah nyawaku. Dia takut dia kepada syirik. Baik. Kita baca seterusnya. Maka Abu Muslim pun meninggal dunia pada hari Khamis selepas seminggu daripada peristiwa salat istisqa tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Muslim. Sifat riya buat amal untuk Allah sayang pada dia. Baik. Bila kita sebut pasal riya dan sum'ah, sekarang ini timbul masalah yang sedang heboh diperkatakan sekarang. Masalah kita bersedekah, kita melakukan kebaikan, kemudian ambil gambar, entah heboh kan? Di antara seorang yang kuat menderma dengan bulan yang lain, gaduh dalam Facebook, ya. Sehingga menimbulkan fitnah yang sangat besar kepada umat Islam. Sebenarnya masalah bersedekah ini Allah dah sebut dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul An'am ayat 43. In tubdus sadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Kalau kamu bersedekah, tolong orang, derma secara orang nampak, maka itu baik bagi kamu. Tapi syaratnya ikhlas, tak ada niat riya. Kemudian wa in tukhfuha, Allah kata kalau kamu sembunyi, tolong orang, tak ada beritahu siapa. Wa tu'tuha al-fuqara, beri kepada orang miskin tanpa siapa. Itu lebih baik bagi kamu. Nah, jadi bagi kita orang awam, satu, tak boleh tuduh orang riya atau sum'ah.
Sebab Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apakah kita ada sifat riya atau sifat sum'ah. Maka dengan yang demikian, jagalah hati kita. Abu Muslim sangat takut kepada sifat itu dan kita yakin dia tak ada itu. Tapi dia takut sangat kalau sifat itu ada. Kalau kita benar-benar takut kepada riya, maka lebih baiklah untuk kita tidak menyatakan tentang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kalau orang tahu kebaikan kita, orang nak puji kita, tak ada salahnya apa-apa. Tak ada salah kita kerana dipuji oleh orang kerana kebaikan kita. Tapi yang salahnya ialah kita mengharapkan puji orang dari kebaikan yang kita lakukan. Abu Muslim sangat takut kepada yang demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala matikan dia, wafatkan dia seminggu selepas daripada peristiwa. Doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pasti menjadi sebutan orang. Maklum jelah waktu zaman itu tentu jadi sebutan orang. Ya, sebab apa jadi sebutan orang? Orang telah sedang menghadapi masalah kemarau yang panjang, yang mengancam, tapi akhirnya dengan perintah permintaan dari Khalifah Muawiyah meminta Abu Muslim berdoa, doa dimakbulkan oleh Allah. Tentu orang akan memuji-muji kehebatan Abu Muslim berdoa dan dia takut timbul rasa sum'ah, rasa riya dalam dirinya. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memeliharanya. Alhamdulillah. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan lebih baik kita sembunyikan dan Allah yang mengetahui. Baik, hikayat seterusnya. Hikayat yang ketujuh. Di antara karamah Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala dan telah meriwayatkan oleh Hafiz Abu Tahir As-Silafi daripada Syarahbil bin Muslim bahwasanya Aswad bin Qais Al-Anasi, seorang pendusta yang mengaku menjadi nabi di negeri Yaman. Ini orang yang mengaku jadi nabi ini daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antaranya lah Musailamah Al-Kazzab. Di antara yang terkenal yang mengaku jadi nabi ini, nama dia ialah Aswad bin Qais Al-Anasi, seorang pendusta mengaku menjadi nabi di negeri Yaman selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memanggil Abu Muslim untuk datang kepadanya. Panggil Abu Muslim datang jumpa dia. Lalu Aswad berkata kepada Abu Muslim, apakah engkau bersaksi bahawa aku Rasulullah? Kata, ya Abu Muslim, atashhadu anni Rasulullah? Wahai Abu Muslim, adakah engkau mengaku bahawa aku ini adalah Rasulullah? Apa jawab Abu Muslim? Abu Muslim menjawab, aku tidak mendengar. Maaflah dia tu. Saya tak dengarlah apa yang kamu kata tu. Padahal dia dengar. Tapi dia kata, saya tak dengar apa yang kamu kata tu. Kemudian, lalu Aswad kata lagi, apakah engkau bersaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah? Atashhad anna Muhammadan Rasulullah? Engkau mengakukah bahawa Muhammad itu Rasulullah? Abu Muslim menjawab, ya benar. Betul lah. Kalau Nabi Muhammad itu Rasulullah, itu betul. Dan saya hari-hari mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aswad mengulangi perkataan seperti itu beberapa kali. Diulang. Selepas Abu Muslim kata, ya Nabi Muhammad itu benar Rasulullah, dia pun, atashhadu anni Rasulullah? Awak mengaku tak saya ni pesuruh Allah? Bila soalan daripada Aswad tentang dia itu Rasulullah, Abu Muslim jawab, maaflah saya tak dengar apa yang kamu katakan. Bila ditanya lagi, engkau mengaku tak Muhammad itu Rasulullah? Dia kata benar Muhammad itu Rasulullah. Beberapa kali diulang. Akhirnya Aswad pun naik marah. Lalu Aswad marah kepadanya dan menyuruh supaya dinyalakan unggun api yang besar, lalu dilemparkan Abu Muslim ke dalamnya. Nah, sebab dia mempunyai kawasan itu dia telah kuasai dan dia berpengaruh. Lalu dia kata,
Nyalakan unggun api besar. Sebab dia ni nak main-mainkan saya. Bila ditanya, Muhammad Rasulullah itu benar atau tidak? Dia kata betul. Bila ditanya, adakah engkau menjadi saksi bahawa aku Rasulullah? Dia kata, aku tak dengar. Lalu, akhirnya, kata Pak Aswad kepada pengikut dia, tangkap Abu Muslim ni, nyalakan api itu marak besar, campak dia dalam. Ya. Lalu akhirnya Abu Muslim dicampak. Apa berlaku? Ini karamah. Ini kemuliaan yang Allah beri kepada. Tetapi api tersebut sedikit pun tidak memudaratkannya, bahkan beliau dapat selamat daripadanya. Sikit pun tak mudarat Abu Muslim. Dia keluar daripada api itu dengan selamat dan dia tidak cedera walau sedikit. Lalu dikatakan kepada Aswad, sebaiknya Abu Muslim ini dibuang sahaja ke negeri lain. Gini je lah. Payahlah. Bakar dia tak jadi apa. Kita buang negeri je lah, halau ke negeri lain supaya dia tidak mempengaruhi orang-orang kita yang semua di sini mengakui bahawa kamu adalah Rasulullah. Kalau tidak, ia akan merosakkan rancanganmu ya untuk mengaku kamu seorang Rasul selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aswad memerintahkan supaya Abu Muslim pergi meninggalkan negeri Yaman dan beliau pun terus sahaja menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita tu buang negeri lah. Ya. Saya tak benarkan kamu tinggal di Yaman. Lalu Abu Muslim dengan penuh reda terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala, dia keluar ke dari negeri Yaman dan dia pergi ke Madinah Al-Munawwarah ya, di mana terdapat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Muslim sampai ke Madinah, beliau meletakkan untanya di hadapan Masjidin Nabawi dan terus masuk ke dalam masjid dan bersembahyang berdekatan dengan sebatang tiang yang ada di situ. Dia masuk sembahyang dekat dengan satu tiang yang ada dekat dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergerakan Abu Muslim ini diperhatikan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, lalu beliau mendekatinya. Umar Al-Khattab ada waktu tu tengok keadaan orang ini. Ya, orang dia ni bukan orang Madinah. Dia tahu ni kalau orang Madinah tentu Sayyidina Umar kenal. Abu Muslim sembahyang. Lalu Sayyidina Umar mendekatinya. Selepas Abu Muslim selesai sembahyang, Sayyidina Umar bertanya, dari mana kamu datang? Ini satu lagi akhlak. Tanya orang, khabar kamu ni datang dari mana? Abu Muslim menjawab, dari negeri Yaman. Sayyidina Umar terus bertanya lagi, barangkali engkau ini ialah orang yang telah dilemparkan oleh Aswad ke dalam unggun api tetapi engkau tidak membakar. Tapi engkau tidak terbakar. Mungkin kamu ni, sebab ada cerita Aswad di Yaman tu, dia telah bakar seseorang yang tak mau mengakui bahawa dia adalah Rasulullah. Orang tu tak mungkin kamu orangnya ya? Abu Muslim menjawab, orang itu namanya Abdullah bin Sawab. Lalu Sayyidina Umar bertanya lagi, cuba ceritakan kepadaku dengan sebenarnya. Ceritalah betul-betul. Awak ni sebut orang lain tak ngaku. Apakah engkau orang yang aku maksudkan tadi? Akhirnya Abu Muslim mengatakan, ya benar, betul Tuhan. Saya lah orang yang telah pun dihalau dari Yaman sebab saya tak nak mengaku bahawa Aswad itu adalah Rasulullah. Ya, sayalah orangnya setelah didesak berkali-kali. Lalu Sayyidina Umar memeluknya sambil memeluk Abu Muslim sambil Sayyidina Umar menangis terseduh-seduh gembira dapat bertemu dengan orang yang hebat yaitu Abu Muslim. Sayyidina Umar lebih hebat, dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang daripada 4 orang khalifah. Dia adalah bapa mertua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Al-Faruq, tapi dia sangat seronok sehingga menangis dapat bertemu dengan Abu Muslim Al-Khawlani dan dia memeluknya. Setelah itu Sayyidina Umar terus membawanya menghadap Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya peristiwa ini berlaku semasa masih lagi Khalifah Abu Bakar hidup dan Abu Bakar menjadi Khalifah pada waktu itu.
Maknanya tak lamalah selepas kewafatan Rasulullah berlakulah fitnah, iaitu beberapa orang mengaku dia jadi Nabi dan Rasul, di antaranya ialah Al-Aswad tadi. Akhirnya Sayyidina Umar bawa dia menghadap Abu Bakar. Abu Bakar kelihatan sangat gembira sekali dan beliau berkata, dia dinyatakan oleh Sayyidina Umar, ini orang Abu Muslim Al-Khawlani, dialah orang yang dibakar oleh Aswad, tapi dia tidak apa-apa dan sekarang dia datang ke Madinah ini. Abu Bakar sangat seronok gembira dapat bertemu dengan Abu Muslim. Lalu kata Abu Bakar, segala puji bagi Allah, Alhamdulillah, yang tidak mematikan aku sehingga ia memperlihatkan kepadaku di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang diperlakukan seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Lihat ya, apakah benda hebat yang dianggap hebat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ana dan kita kalau boleh ambil iktibar dan pengajaran. Sebab kita selalunya melihat kehebatan ini pada pangkat, pada harta, pada masyhur dan terkenalnya seseorang. Tapi Abu Bakar tidak melihat itu sebagai suatu kehebatan. Abu Bakar melihat suatu yang hebat itu ialah kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang yang kalau dapat kemuliaan itu boleh dibandingkan dengan kemuliaan yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul. Yang di sini lihat ya, saya ulang balik perkataan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, segala puji bagi Allah Ta'ala yang tidak mematikan aku. Segala puji bagi Allah yang tak mematikan aku sehingga ia, yakni Allah, memperlihatkan kepadaku di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seorang yang Allah perlakukan seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita maklum Ibrahim alaihi salatu wassalam selain daripada ia terkenal sebagai seorang yang sangat sayang kepada ayahnya, seorang yang sangat tawadhu, seorang yang sangat menunaikan janjinya, seorang yang sanggup untuk menyembelih anaknya kerana Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Ibrahim juga ialah ia telah pun pernah dibakar oleh Raja Namrud dan ia selamat kerana sebaik ia dicampakkan ke dalam api. Allah berfirman, ya naquni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ibrahim selamat dan keluar, kemudian dia meninggalkan negerinya dan dia selamat daripada terbakar. Sayyidina Abu Bakar melihat kemuliaan paling besar kepada manusia ialah apabila Allah berikan kepadanya kemuliaan yang Allah pernah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga dia segala puji bagi Allah yang tidak mematikan aku sehingga Allah perlihatkan kepadaku seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan dia seperti mana Allah memuliakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka cerita ini menyebutkan karamah yang besar dan ihwal yang sangat indah. Jadi itulah kehebatan. Jadi bila kita baca ni ya, kita baca kisah ini sebab kadang-kadang kita ni sibuk nak cari karamah orang yang baru-baru, aulia Allah itu, aulia Allah ini. Selain daripada karamah aulia Allah itu, aulia Allah ini, maka karamah daripada para tabi'in, dan inilah yang dipilih oleh pengarang kitab Bustanul Arifin, iaitu Al-Imam An-Nawawi, apabila dia menyebut tentang kisah-kisah karamah. Banyak diambil daripada kisah karamah Abu Muslim Al-Khawlani. Baik, kita ada 3 hikayat lagi ni. Hikayat yang ke-8. Ini habis hikayat Abu Muslim ya. Karamah Syekh Abdul Wahid bin Ziyad radhiyallahu anhu. Telah berkata
Ahmad bin Abi Al-Hawra di dalam kitab Az-Zuhud bahwasanya Syekh Abdul Wahid bin Ziyad telah terkena penyakit mati sebelah badan, lumpuh. Stroke dah kalau kita kan. Sebelah badan dia lumpuh. Lalu beliau meminta kepada Allah agar beliau dapat bergerak khusus untuk berwudu. Tengok ya. Dia melihat ujian Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya lumpuh sebelah badan itu. Yang paling menakutkannya ialah dia tak boleh berwudu. Sehingga dia berdoa, ya Allah ya Tuhan, aku terimalah musibah yang engkau kenakan kepadaku, badanku lumpuh sebelah. Tapi biarlah lumpuh sebelah badan ini tidak menghalang daku untuk berwudu. Itu doa dia. Kalau kita, ya Allah ya Tuhan, sembuhkan aku daripada lumpuh ini supaya saya boleh seperti keadaan biasa, boleh bekerja, boleh kumpul harta, boleh melancong sana sini. Tak. Dia minta, ya Allah ya Tuhan, aku terima musibah ini. Tapi ya Allah ya Tuhan, kurniakanlah kepadaku, aku boleh bergerak untuk berwudu. Maka apabila beliau mahu berwudu, beliau akan dapat bangun dari katilnya sehingga beliau dapat menyelesaikan wudu dengan sempurna. Apabila beliau selesai berwudu dan kembali ke atas katil, maka kembali anggotanya menjadi lumpuh. Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu mengenai hal yang demikian. Tapi itulah salah satu daripada karamah, dan karamah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Syekh Abdul Wahid bin Az-Ziyad. Itu seorang wali besar juga yang Allah kurniakan kepadanya karamah. Baik, kita ada dua lagi saya nak habiskan, kemudian insya-Allah mudah-mudahan kalau ada soalan selepas daripada ini bolehlah sebelum daripada tutup pengajian kita yang terakhir pada hari ini. Hikayat yang ke-9. Karamah Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Ya, karamah Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Berkata Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani rahimahullahu ta'ala berkata, aku mendengar Abu Nas As-Sarraj rahimahullahu ta'ala berkata, kami pergi ke Tustur. Jadi Qushairi Al-Qushairi rahimahullah, aku mendengar Abu Hatim mukjizat Sahal At-Tusturi ini. At-Tusturi itu merujuk pada tempat tinggal ya. Karamah yang diceritakan Sahal bin Abdullah. Kami telah pergi ke Tustur, lalu kami melihat di rumah Sahal bin Abdullah rahimahullahu taala sebuah rumah yang dinamakan Baitus Sibai. Kita kami pergi ke rumah Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Bila kami sampai, kami nampak mungkin dalam kawasan rumah dia itu ada satu tempat yang orang panggil Baitus Sibai. Sibai ini binatang buas ya. Artinya rumah binatang buas. Binatang buas ni harimau, singa, beruang, binatang buas. Lalu kami bertanya kepada orang ramai tentang hal rumah itu. Ramai apa pasal dalam kawasan rumah dia ni ada satu bangunan mungkin tempat yang orang kenal dengan Baitus Sibai. Apa pasal orang panggil tempat tu Baitus Sibai? Lalu mereka menjawab, adalah binatang-binatang buas datang menemui Sahal dan masuk ke rumah itu. Lalu Sahal menjamunya dengan memberi daging. Setelah selesai makan, binatang-binatang itu terus beredar dari situ. Berkata Abu Nas As-Sarraj, sebenarnya penduduk Tustur telah bersepakat mengatakan hal itu memang berlaku. Sebab ini riwayat ataupun cerita ya. Kebenaran sesuatu cerita itu dengan ramainya orang yang memperkatakan kisah yang sama. Dan tidak ada kemungkinan
mereka bersepakat untuk berbohong. Nah, kalau kita bincang dalam ilmu hadis, itu dipanggil mutawatir. Satu cerita diceritakan oleh ramai orang yang menimbulkan dalam diri kita anggapan tak mungkin orang ramai yang menceritakan benda yang sama itu sebagai bersepakat untuk berbohong. Maka itu dipanggil kisah yang boleh dipercayai. Sebab itu di sini di akhir kan apa salah orang panggil Baitus Sibai. Lalu orang tustur cerita sebenarnya begini. Waktu malam-malam binatang buas akan datang menemui Sahal dan masuk ke kawasan rumah tu lah. Sama ada pagar atau bangunan masuk ke dalam rumah dan nanti binatang-binatang buas yang datang itu dijamu oleh Sahal dengan daging. Selesai makan kenyang binatang tu akan beredar dari situ. Timbul. Cerita ni betul ke tak betul? Lalu yang membawa riwayat ni tadi Abu Nas As-Sarraj berkata penduduk Tustur bersepakat mengatakan hal itu memang benar berlaku. Maksudnya ini bukan kisah, bukan cerita rekaan. Ada dua di sini pengajaran. Satu, karamahnya ialah boleh memberi binatang buas itu tidak ganggu dia. Datang untuk dia beri makan. Itu karamahnya. Satu lagi, kita melihat di sini bagaimana Islam itu menyuruh kita untuk berbuat baik kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah makhluk yang ada di bumi ini, makhluk yang ada di langit, yakni para malaikat akan sayang kepada kamu. Maka kita lihat di sini bagaimana bagaimana Sahal telah pun Sahal bin Abdullah ini memberi makanan kepada binatang buas dan binatang buas itu tidak mengganggunya dan dia beri makanan kepada binatang buas itu daging. Jadi ini satu daripada karamah. Kalau kepada binatang buas kita boleh berbuat baik, apalagi lah binatang yang tidak buas. Kalau kepada binatang kita disuruh berbuat baik, apalagi lah kepada manusia. Tentunya yang lebih utama berbuat baik kepada manusia sesama Muslim, tetapi dalam menolong orang yang susah tidak dihadkan kepada Muslim sahaja. Sebaliknya kita berilah bantuan pertolongan kepada semua manusia. Baik. Sampai kepada hikayat yang terakhir, ya. Hikayat yang ke-10. Alhamdulillah. Ya, kita dapat habiskan. Karamah Syekh Abul Khair At-Tinati rahimahullah ta'ala. Saya fikir karamah ini, cerita ni tak habis. Kenapa tak habis? Macam mana kita lihat di belakang nanti. Dan anda tak dapat kesudahan kepada kisah ini. Tak dapat juga Bustanul Arifin yang ada sambungan itu. Berkata Imam Abul Qasim Al-Qusairi rahimahullah ta'ala dalam risalahnya. Aku mendengar Muhammad bin Ahmad At-Tamimi rahimahullah berkata, aku mendengar Abdullah bin Ali As-Sufi berkata, aku mendengar Hamzah bin Abdullah Al-Alawi berkata, aku datang berziarah kepada Abul Khair At-Tinati rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita lihat titik-titik di situ, ya. Dan ada dua perbezaan riwayat di sini, hikayat ke-10 dengan hikayat yang ke-9. Begitu juga hikayat yang ke-8. Dia dah sebut banyak, ya, iaitu Ahmad bin Abi Hawra dalam kitab Az-Zuhud, kemudian daripada sekian. Yang ke-9 lebih banyak periwayatnya, yang ke-10 ini lebih banyak periwayatnya. Riwayat-riwayat itu orang panggil sanad. Kisah ini diambil daripada siapa. Dan ini untuk memperkuatkan tentang untuk kita lebih meyakini suatu cerita dengan ada sanadnya. Baik, penutup, ya. Berkata Syekh Muhammad Al-Hajjar, salah seorang ulama Halab Syria ini, yang mentahqiq kitab Bustanul Arifin. Sebab kitab ini ditahqiq, diedit, cari yang asal betul. Sampai di sini habislah lembaran kertas tulisan tangan bagi kitab Bustanul Arifin. Asalnya Bustanul Arifin ini tulisan tangan.
Tapi dia kata sampai dekat situ tu tadi, iaitu sampai kepada At-Tinati rahimahullahu ta'ala tu, tak ada dah sambungan dia yang ada dalam tulisan tangan. Dan saya tidak pasti apakah dia kurang atau tambahan yang ada selepas itu merupakan karangan salah seorang muridnya, murid kepada Imam Nawawi, yang barangkali oleh Ibnul Athar rahimahullahu ta'ala, kerana penulis manuskrip tersebut ada menulis demikian. Sampai di sinilah Syekh Muhyiddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengarang kitab beliau yang bernama Bustanul Arifin. Kemudian beliau meninggal dunia sebelum sempat menyelesaikannya. Semoga Allah mengampuni baginya, memaafkannya dan memberi manfaat akan kita dengan keberkatan beliau dan keberkatan para ulama. Dan semoga Allah Ta'ala sentiasa mencucurkan salawat dan salamnya kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama masih ingat akan dia oleh orang yang ingat. Ini kalau kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Oleh orang yang ingat dan lupa akan dia oleh orang yang lupa. Dan juga salawat Allah Ta'ala tercucur kepada sekalian Nabi dan keluarga serta sahabat-sahabat mereka dan seluruh orang yang saleh. Amin. Ini penutup kepada kitab Bustanul Arifin. Dan yang berikut ini ialah penutup daripada penterjemah. Ya. Dan kita tahu penterjemah kita ni ialah Ahmad Fahmi Zamzam yang dikenal dengan Abu Ali Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki. Penterjemah ini alhamdulillah masih hidup lagi, ya. Baik, saya bacakan penutup penterjemah. Lepas itu riwayat Imam An-Nawawi itu boleh baca sendirilah, ya. Berkata hamba Allah yang dhaif. Kita lihat penterjemah pun seorang sufi, seorang yang tawaduk. Penterjemah kitab ini Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki. Semoga Allah sentiasa memeliharanya. Oleh kerana itu, maka sampai di sini sajalah yang kita terjemahkan. Kerana seperti apa yang telah dikatakan bahawa sampai di situlah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebab itu yang orang kata tulisan Imam Nawawi sampai situ, maka saya terjemah sampai di situ juga. Dan tambahan yang ada selepas ini iaitu lebih kurang 12 muka surat dengan ukuran sederhana adalah daripada tambahan yang dimasukkan oleh salah seorang daripada murid beliau. Dan barangkali seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Hajjar tadi adalah dari tambahan murid beliau yang bernama Ibnul Athar rahimahullahu ta'ala. Yang nampaknya tambahan tersebut dihimpunkan dari catatan Imam Nawawi rahimahullah yang dijumpai di sana pada waktu di sana sini. Semoga kita semua mendapat keberkatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dan berkata pula penterjemah kitab Bustanul Arifin Abdul Faqir rahmatillah Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari, semoga Allah Ta'ala sentiasa mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa kedua ibu bapanya dan dosa-dosa sekalian kaum muslimin dan muslimat. Sampai dekat situ je lah, ya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Dan di akhir tu doa untuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi sekadar itu sajalah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat menghabiskan, dan ana lebih lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menamatkan pembacaan dua kitab dalam kelas Tafaqquh Fiddin. Yang satu dulu ialah kitab Penawar Bagi Hati, yang kedua kitab Bustanul Arifin. Walaupun ada gangguan, halangan dan sepatutnya dah lama kita tamatkan kitab ini, tapi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya pada hari ini 15 hari bulan Zulhijjah Allah berikan kepada kita kekuatan untuk mengkhatamkan kitab ini. Saya mohon maaf kerana dua kuliah terpaksa dibuat secara online, ya, tak dapat melihat wajah-wajah
Tapi ramai juga yang mengikutinya ini 68 orang ya. Ramai alhamdulillah. Mudah-mudahan rahmat Allah dan mohon maaf salah silap. Saya minta tolong doakanlah mudah-mudahan anda ini masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada? Betul tengok. Tak nampak. Nah, tu baca. Soal baik. Kalau kita nampak ada jemaah buka kopiah sebelum daripada salat, sebenarnya yang afdalnya waktu salat ni ialah kita tutup kepala. Jadi kalau ada orang yang tak tutup kepala tu, ada dua kemungkinan lah. Satu, biasanya kadang orang buka kopiah ni kerana kopiah dia tu, kalau waktu dia sujud nanti menghalang dahi dia daripada kena tempat sujud. Itu satu. Ataupun kadang-kadang orang itu syak ataupun ragu-ragu tentang kebersihan kopiah dia. Ya, kopiah ni kalau kopiah putih ni boleh basuh. Tapi kalau kopiah hitam tu kadang-kadang 2-3 tahun tak basuh. Jadi kemungkinan dia ragu-ragu tentang kebersihannya. Kerana yang disunatkan kita menunjukkan tadarru' sangat itu ialah waktu sembahyang sunat istisqa, minta hujan. Sebab itu waktu dia sembahyang istisqa ni ada khutbah. Waktu khutbah itu imam, bukan khatib, diminta supaya kain selendangnya itu kedudukannya dirubah. Kalau kata waktu khutbah itu di bahagian atas, kemudian nanti pertengahan khutbah dipusingkan ke bawah untuk memberi isyarat bahawa dia sangat merendahkan diri kepada Allah. Jadi kita husnuzan lah ya. Orang yang tanggalkan kopiah waktu nak salat itu atas dua kemungkinan. Satu, mungkin mengganggu untuk dia pastikan dahinya kena tempat sujud. Yang kedua, kemungkinan dia syak tentang kebersihannya. Tapi kalau kata adakah sunnah dalam sembahyang biasa buka kopiah untuk menunjukkan tadarru', itu tidak ada dalam sunnah dan tidak disyariatkan. Boleh kita ambil yang iktibar itu ya. Itu hanya untuk doa salat istisqa. Itu ada. Tapi kalau kata doa biasa ni tiba-tiba nanti kita nak letakkan kopiah sebagai tanda tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tak ada. Sebab kita nak beramal ibadat ini, kita kena ikut syariat. Bukan boleh. Sebab salat istisqa, okey. Tapi kalau waktu nak berdoa yang lain, nanti kita bakal letakkan kopiah dan sebagainya, tak. Sebab sunat menutup kepala waktu kita salat dan juga waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je ya. Tak ada. Kalau ada serta nak tanya, Boleh. Secara ni boleh buka dekat mic.
Ustaz, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. كيف حال يا شيخ؟ Alhamdulillah. Ustaz, kitab dia La Tahzan di An-Nur dah tamat. Ustaz, sambung kitab apa sekarang ni? Ada ke online? Oh, di An-Nur, ana sekarang ni baca kitab apa ni, Bidayatul Hidayah. Masya Allah, okey. Tapi nampaknya dekat surau-surau belum boleh mula lagi kan? Ada online juga Ustaz Dia hanya ada, masjid tak ada. Hasanah je tu. Ha. Okey, Ya. jazakallah khair Ustaz. Ya, InsyaAllah. sama. Ada lagi soalan? Tak ada ya? Baik. Kalau tak ada, anda ingat sekadar itu sajalah ya. Mohon maaf salah silap. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah rahmati kita semua. Doakan dan nasihat. Doakan ente semua dalam keadaan sehat, dirahmati dan diberkati oleh Allah. Semoga Allah pelihara kita daripada segala dan musibah, terutamanya bala COVID-19 yang merupakan ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sama-sama kita sedar bahawa kita berada di saat akhir zaman yang penuh dengan segala fitnah. Maka dengan keimanan yang kokoh, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita semua. Jadi sekadar itu sahaja. Mohon maaf, kita akhiri dengan tasbih dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.